Okey. So, nampak tak? Ke kecil sangat? Nampak ya, nampak. Nampak. Okey. Alright. Kita pergi kepada sistem pernafasan manusia. So, setiap hari korang bernafas ke tidak? Nafas. Nafaskan. So, bernafas merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh manusia tanpa disedari atau dipaksa. Kenapa disedari atau dipaksa? Kenapa? Kita kadang-kadang bernafas, kita sedar tak kita bernafas? Sedar ke tak sedar? Tak. Tak sedar. Tak sedar? Ya ke tak sedar? Kita tak sedar kan kita bernafas. Kadang-kadang kita tidur pun kita tak sedar. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Lepas tu oleh itu penari perlu mengetahui fungsi struktur dan teknik pernafasannya betul agar dapat memantapkan persembahan. Kenapa pentingnya pernafasan dalam tari? Siapa yang tahu? Cuba angkat tangan. Tak tahu? Cakap tak tahu. Tahu. Okey. Tak tahu. Dia tak kisah. Dalam menari ataupun kita buat pergerakan ataupun kita buat senaman, kita perlukan teknik pernafasan yang bagus. Sebab apa? Kalau kita terlalu contoh kita buat senaman yoga. Senaman yoga kita hanya membuatkan pergerakan yang melenturkan badan. So pergerakan tu slow. Pernah tengok yoga tak? Pernah. Pernah kan? Okey. Yoga hanya menggunakan dia melenturkan badan, dia buat pergerakan yang slow, betul? Tetapi kalau untuk senaman macam akrobat, senaman zumba, so dia perlukan pernafasan yang kita kena tahu teknik-teknik dia. Even yoga pun sama, kita kena tahu teknik pernafasan supaya kita boleh meregangkan otot kita. Supaya oksigen tu akan sampai ke dalam badan kita. Okay? Pertama kita tengok fungsi sistem pernafasan kita. Apa dia fungsi dia? Depan ni dah bagi tahu dah. Okey, fungsi pertama adalah sistem pernafasan bertindak sebagai pengirim oksigen ke seluruh badan. Masa cikgu cakap tadi, oksigen ke seluruh badan melalui, ni kita tengok yang first dulu. Melalui alat pernafasan iaitu paru-paru. Hal ini berlaku apabila kita menyedut udara atau melakukan aktiviti sedut nafas. Yang ni faham tak? Faham. Faham Faham. Faham sebab pernafasan ni senang je sebab benda ni memang korang buat setiap hari, setiap masa, setiap saat. So korang akan lebih memahami dia. Okay? Fungsi sistem yang pernafasan yang kedua adalah sistem pernafasan bertindak sebagai menyingkirkan karbon dioksida daripada paru-paru dan seluruh tubuh badan. Hal ini berlaku apabila kita menghembuskan udara keluar dari tubuh badan atau melakukan aktiviti hembus nafas. So kita menyedut apa? Udara oksigen. Udara oksigen dan kita menghembuskan Karbon dioksida. karbon dioksida. Karbon dioksida ni penting untuk siapa? Siapa yang tahu? Untuk tumbuhan. Pandai. Pandai Izrul. Betul-betul. Untuk tumbuh-tumbuhan. So, tumbuh-tumbuhan pun berkaitan dengan manusia. Dia berkait dengan manusia. Jika kita bila kita menghembuskan karbon dioksida, tumbuh-tumbuhan akan ambil khasiat daripada karbon dioksida tu untuk hidup. Boleh faham itu? Boleh faham tak? Fungsi kedua. Okey, fungsi pertama tadi untuk
Ambil take note yang pertama. Cikgu tak buat poin-poin macam hari tu. Poin-poin hari tu korang sebab sebab hari tu bila cikgu buat poin-poin macam hari tu, korang ada yang cakap cikgu tak ikut buku teks. Dan ada yang cakap dalam poin yang cikgu bagi tu tak ada dalam buku teks. Sekarang ni cikgu buka buku teks, cikgu tengok mana poin yang cikgu nak korang tengok, mana poin yang penting sepatutnya korang tengok. Hari tu cikgu yang buat sendiri. Cikgu tolong untuk korang hari ni kita bincang bersama-sama. Boleh? So, poin yang pertama, fungsi sistem pernafasan yang pertama, poin dia adalah, yang paling penting adalah apa? Sistem pernafasan adalah pengirim oksigen ke seluruh tubuh badan. Itu poin yang pertama yang korang kena ingat. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Okey, poin yang kedua adalah sistem pernafasan menyingkirkan karbon dioksida daripada tubuh badan menyingkirkan karbon dioksida daripada paru-paru dan seluruh tubuh badan. Okey, faham? Itu fungsi yang kedua. Itu poin dia. Tapi korang nak elaborate dia, inilah ayat dia. Faham tak? Faham ke tidak? Okey. Nombor 3, fungsi sistem pernafasan nombor 3 adalah sistem pernafasan memberi kita tenaga melalui pemecahan molekul glukosa. Tenaga ini disimpan di dalam tisu otot kita dan amat penting untuk proses hidup dan pergerakan. Okey, ada yang tak faham tentang ini? Pemecahan molekul glukosa? Ada yang tak faham tak? Okey. Ada yang tak faham tak? Kalau tak, cikgu nak teruskan je. Saya tak faham. Okey. Pemecahan molekul glukosa. Okey. Badan kita perlukan gula ke tak? Perlu. Perlu. Okey. Molekul glukosa ni kita memerlukan gula. Kadang-kadang kalau orang yang tak makan ataupun orang yang tak makan macam nasi pun, kalau korang tahu dia ada sedikit gula tahu dekat dalam tu. Sebab tu dia kata pernafasan memberikan kita tenaga. Tenaga kalau kita tak makan benda yang manis ataupun benda yang ada gula, badan kita akan jadi tidak bertenaga. Macam korang tak makan, contoh kalau kita berpuasa, pemecahan molekul glukosa kita kurang, membuatkan kita tak ada tenaga untuk bergerak. Faham tak? Faham tak? Faham. So, contoh, pernah tak orang kata, pernah tak dengar kata, budak-budak tak boleh makan gula-gula waktu malam. Budak-budak tak boleh makan gula waktu malam kalau tak dia hyper. Pernah dengar tak? Pernah. Pernah. Itu contohnya. Kalau kita terlalu banyak makan gula, kita akan, budak-budak kalau terlalu makan gula-gula, dia akan jadi hyper. Sebab apa? Tenaga pemecahan molekul glukosa di dalam badan dia terlalu banyak. Faham ke tidak? Contohnya begitulah. Faham Faham Faham. Okey. Kita pergi kepada fungsi sistem pernafasan yang keempat. Okey, udara yang disedut ke dalam tubuh badan membantu proses pembakaran molekul makanan dan pemecahan molekul glukosa. Itu macam tadilah. Udara yang disedut ke dalam tubuh badan membantu proses pembakaran molekul. So tadi kalau kita tak sedut udara, kita tak ada sedut udara dalam badan kita, tak adalah pembakaran molekul makanan dan pemecahan molekul glukosa. Faham tak?
So kalau Faham. tak ada udara yang masuk, pembakaran molekul makanan dan pemecahan molekul glukosa takkan berlaku. Okey? Boleh setakat ini? Boleh. Faham Boleh. Boleh. Okey. Faham cikgu. So fungsi sistem pernafasan ada berapa? 4. 4. 4 So ada 4. Sini dah tulis 4 fungsi khusus seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. So ada 4 fungsi pernafasan. Fungsi 4 fungsi pernafasan. Cikgu ulang balik 4 fungsi pernafasan. Okey, sekarang kita pergi kepada struktur sistem pernafasan dan alat pernafasan. So secara ringkas, pernafasan boleh dijelaskan sebagai proses penyedutan oksigen ke dalam paru-paru dan menghembuskan keluar. Macam tadi kita bagi tahu karbon dioksida daripada paru-paru. Proses pernafasan bermula dengan menyedut udara melalui bahagian hidung ke mulut dan kemudian ke tekak dan dada. Kemudian peringkat tersebut dibantu oleh alat pernafasan khusus yang terdiri daripada lubang hidung, frankis, trakea, bronkus dan paru-paru. Sistem pernafasan manusia mempunyai strukturnya yang tersendiri dan dibantu oleh alat pernafasan seperti yang ditunjukkan dalam rajah. So, sistem pernafasan kita ada? Struktur pernafasan kita ada berapa? 6. Ya, betul kan? 1, alveolar, bronkus, paru-paru, lubang hidung. Betul ada 6. So, struktur pernafasan kita ada 6. Faham tak? Setakat ni kita ada berapa struktur? Struktur pernafasan kita ada 6. Okey? So, struktur yang pertama adalah alveolus. Okey, alveolus ialah saluran akhir pada alat pernafasan. Strukturnya kecil dan merupakan gelembung udara di dinding, tipis, lembap dan di sinilah tempat pertukaran gas terjadi. So, kalau kita lihat dekat sini, kita sedut udara kita melalui lubang hidung. Lubang hidung ni. Lepas tu dia masuk ke apa ni? Ni. Apa? Saluran apa ni? Saluran apa ni? Alveolus. Okey. Saluran alveolus. Kita akan masuk ke saluran alveolus. Dia akan di sinilah bertukarnya pertukaran gas terjadi. Okey? Okey. Okey. Bronkus kanan menuju ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menuju ke paru-paru kiri. Bronkus tu dekat bahagian sini yang warna kelabu. Itu bronkus. Maknanya daripada hidung kita dia akan masuk ke tekak ni dan dia akan salurkan kepada kita punya paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Okey, lepas tu bronkus. Paru-paru merupakan organ utama sistem pernafasan. Organ ini menerima oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Okey, cikgu nak tanya satu soalan. Kita dapat oksigen dari mana? Tumbuhan. Betul! Izra betul. Cikgu akan bagi markah. Cikgu tak buka markah korang lagi. Nantilah cikgu buka. Tengok siapa yang paling tinggi. Cikgu catat tau siapa yang jawab ni. Cuma bila cikgu nak buka lambat. So cikgu teruskan je. Okay. So okay. Oksigen daripada tumbuh-tumbuhan kita ambil tumbuh-tumbuhan keluarkan oksigen. Kita yang menyedot oksigen. Lepas tu kita yang keluarkan karbon dioksida. Tumbuh-tumbuhan akan ambil karbon dioksida tu. Faham? Dia punya kitaran dia? Okey. Sel darah merah yang hadir dalam darah mengambil oksigen daripada paru-paru dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh badan. Okey, faham yang ni? Paru-paru?
Okay. Okay, lubang hidung ni of course lah tahu kan. Memang ada. Hari-hari korang tengok. Lubang hidung berfungsi untuk menyedut dan menghembuskan nafas. Rambut padang lubang hidung yang kecil dikenali sebagai silia dan selaput lendir. Okay. Rambutnya pada lubang hidung kecil dikenali sebagai silia bukan rambut hidung dan selaput lendir. Selaput lendir tu hingus korang lah. Faham Faham. Yang warna hijau. Okay. Faham. Silia dan okay. Contoh. Korang pernah tengok tak orang tapis air teh? Pernah. So bayangkan air teh tu korang tapis dekat kalau bahagian hidung itulah silia ni lah yang menapis macam ada habuk-habuk ke ada apa tu benda yang asing. Dia akan melekat dekat dekat lubang dekat bukan lubang hidung, dekat rambut, and then dia akan menjadi tahi hidung. Itu proses dia. Sebab tu kita kena ada silia. Kalau tak ada silia, kalau tak ada silia, tapisan tu akan terus masuk ke dalam hidung kita, akan jadi penyakit lah. Okay, kita kena ada tapisan. Alright? Okay. Faham Okay. Faham Okay. Silia dan selaput lendir digunakan untuk menyaring kekotoran. Ni dia dah bagi tahu untuk menyaring kekotoran dan partikel asing seperti debu yang hadir dalam udara serta melindungi rongga hidung dan saluran pernafasan yang lain. Okey, faham? Sebab kadang-kadang ada yang bulu hidung sampai panjang tu, kan? Sebab bulu hidung pun sama. Kita manusia Allah dah jadikan macam-macam. Macam-macam bentuk, macam-macam macam-macam bentuk lah. Dia punya saluran hidung dia macam mana, bulu hidung dia macam mana. Okay. So kita pergi kepada trachea. Trachea dikelilingi oleh tulang rawan dan mempunyai rongga silia. Rongga silia ni dapat menapis segala kotoran. Ni rongga silia ni dekat atas lah. Rongga silia ni dekat atas. Rongga silia ni dapat menapis segala kotoran yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Trachea ni menangkap udara yang disedut melalui disedut lalu mengalir ke cabang bronkus. Cabang bronkus dekat sini tadi. Ni dekat sini. Tu yang warna kelabu. Ni dekat sini. Okey? Dapat faham perbezaan trachea apa, lubang hidung apa? Dapat kan? Dapat. Okey. Ini rasanya dah belajar dalam sains kan? Betul tak? Betul. Dekat sains kita dah belajar kan? Tak apa, kita ingatkan balik. Alright, sebab dalam anatomi pun kena belajar benda ni. Alright. Okey, diafragma apa maksud dia? Otot pada paru-paru. Betul. Dia otot pada paru-paru, dia berbentuk kubah dan merupakan tempat bermulanya pernafasan. Dia betul-betul dekat bawah bahagian paru-paru. Dekat situlah diafragma ni dia mengembang dan mengencup. Dekat situlah udara akan masuk. Apabila nafas disedut, diafragma menguncup dan ditarik ke bawah. Hal ini menyebabkan ruang paru-paru meningkat dan udara dapat disedut ke paru-paru. Apabila nafas dihembus keluar, diafragma mengembang dan mengecilkan ruang memaksa udara keluar. Yang ni faham Faham. Faham Sebab pernah tengok kan? Korang tahu kan? Ke tak faham? Ke ada yang tak faham? Ada yang tak faham? Semua faham Kalau ada yang tak faham, cakap tak faham. Cikgu tak marah lah. Okey semua? Okey, cikgu. Okey. 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 Kita balik kepada fungsi tadi ada berapa?
4. 6. Empat. Fungsi 4. Siapa boleh kat 6 tadi? 4. Fungsi sistem pernafasan ada 4. Sistem pernafasan dan alat pernafasan ada berapa? 6. Okay, ada 6 So pertama ada alveolus, kedua bronchus, paru-paru, lubang hidung, trachea dan diafragma. Okey? Okey, kita pergi kepada jenis-jenis pernafasan dan pengaplikasian dalam tari. Okey, sekarang ni kita mengaplikasikan pernafasan dalam tari. Okey, terdapat berapa jenis? 3 3 jenis yang boleh diaplikasikan oleh seorang penari, iaitu pernafasan apical, diafragmatik dan lateral. Ingat yang pertama apical, nombor 2 diafragmatik dan lateral. Okey? Okey Aidil Alright, good. Alright. Pernafasan Pernafasan apical. Okey, merupakan corak pernafasan yang menggunakan bahagian atas dada sahaja untuk bernafas. Dia menggunakan atas. Kalau korang pegang korang punya dada, dia menggunakan dia dekat atas je. Dia atas. So dia slow. Tidak menggalakkan otot yang lain boleh menggalakkan otot yang lain boleh membantu dalam pernafasan untuk turut bekerja. Ini pernafasan apical ni pernafasan normal. Pernafasan normal. Yang hari-hari korang ni macam sekarang ni kita pernafasan apical. So kita tengah bernafas biasa je lah. Okey. Faham? Pernafasan normal apical. Faham tak? Faham cikgu. Okey. Pernafasan diafragmatik menggunakan diafragma, otot yang memisahkan paru-paru dan otot perut. Okey, sekarang ni korang pegang bahagian bawah ni. Korang tarik nafas panjang. Tahan sampai 8 kali. Hembus 8 kali. Dalam kiraan 8. Bukan 8 kali. Hembus dalam kiraan 8. Okey, kita tarik nafas panjang. Lepas tu kita hembus. Itu adalah pernafasan diafragmatik. Kita buka kita punya saluran diafragma kita. Faham tak? Macam korang senaman dalam kelas PJ, tarik nafas panjang, itu menggunakan pernafasan diafragmatik. Okey? Faham? Faham. Alright. Okey, pernafasan lateral. Cara bernafas yang memberikan penekanan kepada penyedutan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida dengan maksimum. Melatih kita untuk mengembangkan tulang rusuk dan tulang belakang untuk membolehkan penyejutan oksigen secara maksimum. Okey, dalam gambar ni kita boleh tengok pernafasan lateral macam mana. Kita baring and then kita tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang dalam kiraan 8 and then kita hembus dalam kiraan 8. Tapi kita dalam keadaan baring, kita nama pernafasan dia lain pernafasan dia adalah lateral. Lain dia punya teknik. Kalau baring, kita pegang bahagian kita punya perut, kita akan rasa lain. Pernah tak korang baring, lepas tu korang pegang perut korang bernafas? Pernah tak? Nah. Kalau tak pernah, cuba try. Okay? Faham pernafasan apical, pernafasan diafragmatik dan pernafasan lateral. So ada berapa jenis pernafasan? 3. So ada 3 jenis pernafasan. Okey, sistem fungsi sistem pernafasan ada berapa? 4. Okey. Struktur ada berapa? 6. Okay. Jenis pernafasan ada?
Tiga. Tiga. Good. Tiga. Sekarang kita pergi kepada teknik pernafasan dalam tarik. Empat. Apa yang 4? Tak ada apa, tak ada apa. Apa Aidil? Okay. So, teknik pernafasan dan tari. Teknik pernafasan untuk penari merupakan satu proses yang perlu dititikberatkan sepanjang kelas harian. Kebanyakan penari tidak memberikan perhatian kepada teknik pernafasan kerana mereka lebih menumpukan pergerakan dan persembahan. Itu yang membuatkan penari itu penat. Bila penari itu tak tahu teknik pernafasan, dia akan cepat lelah, cepat penat. Kalau seseorang penari itu tahu teknik pernafasan, dia menari 8 jam pun tak ada masalah. Cikgu boleh bet dia menari 8 jam tak penat. Ya. Contohlah, tak adalah menari dalam lagu 8 jam tu dia menari je. Macam okey, kita buat latihan dalam 8 jam. Buat latihan dalam 8 jam. So dalam 8 jam tu dia menari dalam 8 minit. Lepas tu dia break sekejap. And then dia tu tak adalah penat sangat. Faham tak? Faham. Faham Dia tanya tu. Tak adalah sampai 8 jam tu. Itu orang gila namanya. Itu diisak dadah rasanya kalau macam tu. Tenaga banyak sangat. Okay. Alright. So, okay. Teruskan. Banyak penari yang tidak sedar bahawa teknik pernafasan yang baik sebenarnya dapat membantu mereka melakukan pergerakan tari dan persembahan yang lebih baik. Terdapat beberapa teknik pernafasan yang boleh memantapkan persembahan seorang penari seperti yang ditunjukkan darjah di bawah. So, yang pertama adalah pastikan penari berdiri dalam keadaan bersedia dengan postur tubuh badan yang baik. Pastikan postur tubuh badan yang baik, kaki tak sakit, apa semua, badan tidak sakit. Korang berdiri dalam keadaan yang selesa. Lepas tu, langkah kedua adalah letakkan tapak tangan di atas perut, tarik nafas yang kuat. Tahan nafas hingga kiraan 5 dan hembus nafas dengan perlahan. Ulang teknik pernafasan ini beberapa kali. Okey, siapa yang penyanyi dalam kelas cikgu ni? Ada yang muzik tapi dia menyanyi. Aidil? Oi! Apa pula? Ya ke? Mana ada? Cakaplah betul, siapa yang menyanyi dalam kelas ni? Cikgu bukannya nak suruh awak menyanyi, cikgu nak tanya awak aja. Wafi? Ya ke? Bukan cikgu nak suruh awak menyanyi. Okey, tak apalah. Abaikan. Susah nak tanya lah. Syafiqah Okey. cikgu. Syafiqah? Okey, Syafiqah ada dalam ni? Ada? Ya Allah. Cikgu tak nak suruh awak menyanyi lah, lambat lah. Okey. Seorang penyanyi, dia sama teknik pernafasan ni dalam tari dan yang untuk dua ni lah cikgu tunjuk. Untuk penyanyi, dia teknik pernafasan dia sama. Dia akan berdiri sebelum dia memulakan kelas nyanyiannya ataupun dia memulakan persembahan, dia perlukan pernafasan yang bagus supaya dia ada tenaga untuk menyanyi. Okey? Apa kaitannya dengan tari? Okey. Bila kita belajar teknik pernafasan ni daripada muzik juga. Kena tahu juga. Budak-budak muzik pun kena tahu juga. Apa ni? Bantailah Zack. Apa dia? Okey, stop. Dah. Dengar cikgu mengajar. Udah. Okey? Dalam menyanyi pun ada teknik pernafasan dia. Betul tak? Siapa yang belajar menyanyi, betul tak? Betul! So, pernah belajar choir dengan ni tak? Cikgu Rose, Mary. Pernah. Sebelum korang korang menyanyi choir, korang akan berdiri dan Cikgu Rose akan main piano, keyboard, betul tak? Betul tak?
Betul. Itu salah satu itu cikgu nak bagi contoh macam mana korang berdiri, lepas tu letak tangan korang dekat atas perut and then menyanyi. Bukan menyanyi, apa ni nak tahu teknik pernafasan dia. Itu sebagai contoh. Alright? Faham Faham Okey, teknik yang ketiga adalah tarik nafas sambil melakukan gerakan memanjang. Hembus nafas dan lakukan gerak yang mengendur, menguncup, puling. Pastikan anda bernafas dengan menggunakan diafragma dan bukan hanya hidung dan mulut. Cara pernafasan melalui diafragma membolehkan penyejutan oksigen yang lebih banyak di dalam tubuh badan kita. Hei, apa yang rank-rank ni? Cikgu tolak markah awak nanti. Cikgu tolak markah awak nanti kalau rank-rank ni dalam kelas cikgu. Hei! Apa ni rank ni? Okay, faham tak? Untuk teknik yang ketiga ni? Faham cikgu. So kita, sebab korang pernah tengok kan diafragma korang mengembang dan mengencup. Cikgu sains korang pernah ajar kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Alright. Yang ketiga, cuba bernafas dengan mengikut rentak muzik atau lagu yang dimainkan atau ditarikan. Latihan bernafas dengan rentak muzik membantu kita mengkoordinasikan pernafasan dengan pergerakan tari. Okey, cuba korang buka lagu and then korang ikut tempo lagu tu. Pernah tak korang buat macam tu? Tak. Tak pernah? Okey, nanti balik rumah. Korang memang kat rumah kan? Kat rumah lah, kat rumah. Nanti dekat rumah korang buka lagu apa-apa lagu. Lagu laju ke lagu slow ke. Korang buka and then korang tarik nafas ikut tempo lagu tu. Cikgu, Ya. kalau lagu laju tak semput ke? Sebab tu kita kena tahu teknik dia. Contohlah. Tempo 1, 2, 3, 4. Okay. Kalau tempo dia laju 1, 2, 3, 4. Tariklah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. Faham ke tidak? Faham. Faham So ikut tempo dia. Dia tak semestinya lagu ada 4-4, ada yang 6-4. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ikutlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh faham tak? Faham ke tidak? Faham. Faham. Dia ada 6-4. Dekat dalam apa tu muzik kan ada 6-4, ada 4-4, ada yang 6-8, ada yang ni kan. So ikut je tempo lagu tu. Alright? Okay, yang keempat. Yang kelima. Tarik nafas dengan kuat setiap kali hendak memulakan pergerakan dan hembus dengan perlahan apabila hendak menghentikan pergerakan tersebut. Begitu juga jika hendak melakukan lompatan ataupun pusingan. Tarik nafas dahulu, lompat dan hembus nafas. Apabila anda berasa penat kerana terlalu melakukan pergerakan yang kompleks dan memerlukan tenaga yang banyak, berikan fokus pada pernafasan. Tenaga dan keyakinan anda pasti pulih. Okey. Cikgu nak beri contoh nak bagi tenaga, nak bagikan kita ada rasa. Contohlah kalau kita lelah. Awak pernah tak dengar orang bersalin yang dia buat pernah tak? Tak. Tak Ni pernah? push ke cikgu? Pernah. Pernah. Tengok Dami Haras pernah. Ideal ni. Tak pernah pula. Mana saya tahu, saya tak pernah dengar macam tu. Macam monyet Saya pun je. tak dengar. Ada ke orang bersalin bunyi monyet tu? Iya ada. Awak cari dekat internet, awak tengok sendiri. Nama Ada. pernah Ada. lagi kot. Ada. Ada pernah pasal macam tu? Ada. Itu dalam untuk
bersalin. Itu contoh cikgu untuk memberikan tenaga. So kalau untuk penari kita kena tarik nafas dalam ini kita hembuskan supaya oksigen akan masuk ke seluruh tubuh badan. So teknik pernafasan ada berapa? Ada 5. 3. Ha? 3. Teknik pernafasan ada 3? Ha. 5. 5. Betul lah. 5. Oh, Siapa cakap 6 tu? Zakir. Bakri Z. So ada 1, 2, 3, 4, 5 teknik pernafasan dalam tari. Kita ikut buku teks sebenarnya ada banyak lagi teknik pernafasan tapi korang pegang 5 ini dulu. Okey, yang pertama fungsi sistem pernafasan ada berapa? 4. Baik. Betul. Okey, 4. Struktur 6 cikgu dah bagi tahu. 6 contoh. struktur 6 struktur pernafasan berikan 1 kat cikgu. Trakea. Lagi? Lubang hidung. Baidung. Betul. Lagi? Diafragma. Lagi? Alveolus. Lagi? Bronchus. Betul. Lagi? Paru-paru. Paru-paru. Okey. Jenis pernafasan ada berapa? 3. Pernafasan pertama apa? Apikal. Apika. Kedua? Diafragmatik. Yang ketiga? Lateral. Lateral. So teknik pernafasan ada 5. Pegang Okey. Hari ni cikgu akan masuk ke bahagian koreografi. Tajuk baru. Bahagian koreografi. Cikgu akan bagikan kumpulan sebanyak 10 kumpulan. Nanti cikgu akan bagi nama-nama dia. Kejap lagi cikgu tunjuk. Cikgu bagi sendiri. Cikgu bagi sendiri, cikgu buat sendiri. Kalau nak tunggu korang lambat. So cikgu dah bahagikan semua. Cikgu combine 2S dengan 2C cikgu combinekan sekali, senang. Okey, hari ni kita akan belajar pasal koreografi. Tajuk baru, unit 7. Okey. Anda telah didedahkan dengan pengenalan asas koreografi, betul? Masa form 1? Betul. Okey. Asas koreografi dalam penciptaan tari dengan menggunakan unsur koreografi iaitu apa? Apa dia? Unsur koreografi. Konsep, idea, tema dan tema pergerakan. Okey, alright. Okey, unsur koreografi dia itu. Okey, di samping itu anda juga didedahkan dengan improvisasi gerak pada ragam tari dan pola lantai yang bersesuaian. Okey, improvisasi ni apa? Kata dah belajar. Improvisasi ni apa? Senyap. Tadi bukan main lagi, banyak bercakap. Yelah improvisasi tu improvise. Nak buka balik buku teks form 1 ke? Okey. Tak apa, buka je. Janji awak tahu apa improvisasi ni. Latihan bubbling tu untuk penyanyi. Bubbling tu untuk penyanyi. Improvisasi gerak. Apa dia? Buat gerak sendiri. Akan mencuba-cuba. Entahlah. Tak tahu? Buat gerak Tak tahu sendiri. Okey. Improvisasi ni adalah gerakan yang gerakan secara spontan. Tahu tak spontan apa? Mencuba-cuba. Tahu. Bukan cuba-cuba. Bukan Improvisasi ni gerakan kita buat secara spontan. Spontan pun boleh. Macam sponsor jadinya. Spontan. Pernah dengar kan? Kalau kita bercakap, kita pernah tengok tak rancangan spontan? Pernah. So dia cakap secara spontan je. Kalau dalam pergerakan, kita boleh buat pergerakan secara spontan. Okay, improvisasi ni kita buat contoh, saya nak buat gerakan air. So, saya improvise gerakan air macam mana. Ni gerakan spontan lah cikgu buat. Okay, faham improvisasi tu apa? Faham. Okay, alright. Pada ragam tari,
improvisasi gerak pada ragam tari dan pola lantai yang bersesuaian. Okey, anda akan mempelajari penghasilan idea kreatif berdasarkan perancangan, komposisi tari dan improvisasi, produk persembahan dan analisis. Seperti yang telah diketahui, koreografi merupakan sesuatu yang dapat difahami sebagai terjemahan idea, buah fikiran, cadangan, penyatuan, kreativiti dalam bentuk tarian yang mempunyai permulaan, pertengahan dan pengakhiran. Okey, kita yang tu tak apa, nanti kita cikgu boleh breakkan lagi. Okey. Ya, ini abaikan. Okey, kita pergi kepada proses penghasilan idea kreatif. So, dalam membuat proses penghasilan idea kreatif ini, kerja projek merupakan aktiviti pembelajaran yang dilakukan dalam satu tempoh masa yang tertentu dan dapat dijalankan untuk jangka masa yang pendek atau panjang. Ini maksudnya, korang boleh, contoh kalau korang nak buat persembahan, korang boleh buat dalam jangka masa pendek. Contoh, persembahan tu korang nak buat dalam masa 30 saat saja. Itu maksudnya dijalankan untuk jangka masa pendek atau panjang, ataupun dalam panjang tu kita dah buat dalam masa 3 minit. Okey, faham tak? Bergantung pada objektif setiap projek yang dirancang. Contoh cikgu bagi tugasan, cikgu tak bagi tugasan lagi, cikgu bagi tugasan. Okey, awak buatkan gerakan tarian jamba selama 30 minit pula. 1 minit. Lepas tu korang improvisasi, korang buat gerakan korang dah tahu, ragam korang dah tahu. Tapi pola lantai tak ada lagi. Faham tak? Penari dia tak ada lagi. Faham tak? Komposisi dia tak ada lagi. Ragam, daripada situ dah terjadi satu koreografi. Okey, kita teruskan lagi. Bergantung pada objektif setiap projek yang dirancang. Kerja projek biasanya melibatkan perancangan, pelaksanaan dan laporan. Kerja projek boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan. Tapi cikgu nak korang menjalankan secara berkumpulan. Senang. Kalau individu, haram. Rejam pun seorang je hantar. Cikgu harap bila cikgu bagi kumpulan ni, korang hantarlah kerja dengan cepat ya. Supaya cikgu boleh nilai band korang nanti. Rakam tak boleh cikgu. Injit-injit. Tak ada. Boleh. Sebab tu dah nanti cikgu bagi tahu sebab apa. Bagi saya masa. Injit sebab apa, Izrul? Saya kaki sakit. Allah, sakit pula. Contoh saya kata injit. Okey, yang pertama kita tengok pada rajah ni, kita akan ada perancangan. So perancangan nanti cikgu akan beritahu, kemudian improvisasi dan komposisi, kemudian produk persembahan, kemudian analisis. Okey, kita pergi kepada rancangan dahulu. Perancangan merupakan perkara kecil yang melibatkan tindakan untuk melaksanakan sesuatu projek. Dalam menghasilkan idea kreatif, anda harus mempunyai perancangan yang ingin dicapai dan perlu disusun bagi merealisasikan produk persembahan tari yang akan dicipta seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. So, apa perancangannya adalah kita kena tahu tema dan konsep. Tema dia apa? Konsep dia apa? Faham ke tidak? Cikgu, Faham. macam mana nak bezakan tema dengan konsep? Tema dengan konsep. Okey. Tema dengan konsep. Contoh. Awak nak buat tema. Okey. Tarian apa yang awak dah belajar? Tarian Semazau lagi, Zapin, Inan, Joget. Sekejap, cikgu nak bagi contoh awak dah. Yang berkaitan dengan tarian yang awak dah belajar. Okey, tema dia tema dia pasal Tahun Baru Cina. Okey, konsep dia korang nak buat tarian apa? Tema dia kita dah tahu. Okey.
Tema dia okey, Sumazau dia ada dia selalu dipersembahkan di mana? Di pada bila? Pesta? Pesta keamatan. Okey, pesta keamatan. Itu tema dia. Konsep dia kita nak nak tarikan tarian Sumazau. Faham tak? Faham. Tak faham cikgu. Okey, tema kita kena tahu tema tu apa. Kita kena tahu, okey awak nak buat tema apa? Tema warna-warni. Yang awak faham. Okey, warna-warni. Okey, tema warna-warni. Konsep dia, contoh kalau tema warna-warni, lain tema warna-warni pula. Tak boleh, awak kena berkaitan dengan tarian yang awak dah belajar. Okey, senang macam ni. Tema dia pasal kemelayuan. Kemelayuan tapi konsep kita buat persilatan. Ataupun tema kemelayuan kita buat konsep tarian joget. Faham tak? Faham. Tu faham Faham Tanya Kristina yang tak faham tadi. Kristina. Okey, dah faham dah. Tema dia kemelayuan dan konsep dia adalah kita buat persilatan dan tarian dia silat lah. So tema dia kemelayuan, kita buat konsep joget. Joget apa? Joget se-Malaysia ke, joget 316 ke, joget Cak Kuncak ke, joget apa-apa. Alright? Okay, tema dengan konsep kita dah ada. Ini dalam perancangan Tema dan konsep kita dah ada. Okay, kita tema je saya nak buat ini. Tema dengan konsep ni. Lepas tu bilangan penari. Okay, bilangan penari kita nak buat 6 orang lah. 3 lelaki, 3 perempuan. Okay, ini perancangan. Lepas tu kita susun jadual latihan. Latihan ni kita buat hari Isnin hingga Rabu. Isnin dengan Rabu pukul 2 sampai pukul 4 petang. Ini perancangan dia. Pukul 2 sampai pukul 4 petang, hari Isnin Rabu. Setiap Isnin Rabu kita akan buat latihan. Okey, tempat latihannya di studio tari 1. Ini perancangan dia. Okey, faham tak setakat ini? Faham. Okey, busana dia, okey. Tadi kita dah tahu dah tema kemelayuan, konsep persilatan. Okey, kita boleh tengoklah contoh busana yang dipakai oleh baju puteri. Nampak tak baju puteri? Nampak tak baju puteri? Tu baju busana. Kita dah tahu dah persilatan dia. Kalau busana untuk persilatan awak nampak dah. Contohnya macam dekat gambar puteri sekarang. Awak nampak tak? Nampak. Itu contohnya. Lepas tu muzik iringan. Kalau muzik iringan awak nak buat tema dan konsep tema dia pasal kemelayuan, konsep dia persilatan, awak kenalah buat muzik iringan pasal silat yang berkaitan dengan silat yang ada orang main serunai dan penggenangan. Janganlah awak buat tema kemelayuan, konsep persilatan tapi muzik iringan tarian Cina. Kena ke tak kena? Sama tu. Faham So kita kena ada perancangan. Benda ni yang akan korang buat secara kumpulan nanti. So kebiasaannya bilangan penari ditentukan berdasarkan repertua tarian yang ingin dipersembahkan. Pemilihan penari perlulah mengikut tema dan konsep. Koreografer harus memilih jumlah penari yang bersesuaian dengan idea. Ya Wafi, kenapa? Bersesuaian. Selain itu, muzik iringan perlu dipilih dan difahami dari segi tempo, jumlah kiraan, detik serta durasi muzik tersebut. Biasanya muzik iringan untuk tarian telah wujud dan dihaskan untuk tarian tertentu. Pemilihan busana harus bersesuaian dengan tarian yang ditampilkan dan mesti kelihatan menarik serta memberikan impak kepada penonton. Faham kenyataan ni? Faham Alright. Kejap Cikgu ambil masa awak sikit sampai pukul 10 boleh?
Boleh. Boleh. Alright. Sebab cikgu nak habiskan tajuk koreografi ni. Senang. Alright. Okay. Setakat ni faham pasal perancangan? Faham. Perancangan? Okay. Cikgu nak tanya satu soalan. Boleh tak kita, tema dan konsep faham. Boleh tak kita buat bilangan penari seorang je penari dalam perancangan koreografi ni? Boleh ke tak boleh? Boleh kot. Yang lain? Boleh ke tak boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Tapi kalau contoh tema dan konsep dia tarian, tapi kita buat tarian buluh Sabah Sarawak. Boleh ke tak boleh bilangan penari dia seorang? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Yang lain? Tak. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia menggunakan buluh. Buluh perlukan berapa orang? 6. Kot. 7. 4. So dia lebih daripada seorang lah. Dia kena lebih daripada 2 orang kalau boleh. Lebih daripada 2 orang. Sebab tarian buluh, sebab tu cikgu nak bagi korang faham. Tema dan konsep korang kena faham dulu. Lepas tu korang kena tahu bilangan penari dia. Sesuai ke tidak dengan tema dan konsep yang korang nak bawa. Okay? Faham? Dan muzik iringan pun penting dan busana pun penting. Okay? Alright? Okay, kita pergi kepada komposisi dan improvisasi. Sebelum ini anda telah mempelajari maksud improvisasi, komposisi dan koreografi. Ketiga-tiga perkara tersebut merupakan proses awalan yang perlu difikirkan oleh koreografer sebelum melakukan kerja praktikal. Hal ini sangat penting kerana proses ini melibatkan pemerolehan bahan asas dalam membantu koreografer semasa membuat kerja praktikal dalam pembelajaran tari dan improvisasi. Anda akan didedahkan dengan cara penyusunan dan merangkai ragam tari. Okey? Semasa menyusun karya tari, anda mesti memahami pergerakan ragam tari, struktur persembahan, busana, muzik, iringan dan apresiasi serta nilai estetika budaya yang digunakan. Setelah ragam tari dipelajari, pemilihan ragam dilakukan oleh koreografer sebelum proses pengintegrasian ragam. Okey, contoh untuk Sumazau, dia punya struktur persembahan dia macam mana? Sudah. Kalau untuk tarian Sumazau, struktur persembahan dia macam mana? Selak balik buku teks, tengok struktur persembahan untuk tarian Sumazau macam mana? Masuk panggung macam mana? tari dekat panggung. So itu adalah struktur persembahan. Struktur persembahan untuk tarian Sumazau. Okey? Faham tak struktur persembahan mana satu? Tahu kan? Faham. Faham kan? Okey. Tahu. Busana dah tahulah. Muzik iringan pun dah tahu dan apresiasi serta nilai estetika budaya yang digunakan. Okey? Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan oleh koreografer untuk membentuk rangkaian gerak tari untuk menarik seperti dalam Rajah 7.3. Kaedah penyusunan ragam, kaedah kombinasi, kaedah sonsang, kaedah pengulangan dan kaedah urutan. Nanti cikgu terangkan apa maksud dia. Okey? Proses menyusun dan merangkai setiap pergerakan merupakan proses improvisasi pada ragam tari. Koreografer perlu bijak dan membuat improvisasi dengan menggabungkan pilihan gerak dan pola lantai agar gerak tari yang dihasilkan tidak membosankan. Contoh melabelkan ragam tari bagi kaedah penyusunan ragam dan ditunjukkan dalam jadual 7.1. Okey, dan 7.4. Okey, contoh. Ini contoh dalam bahagian
kaedah pengulangan, kaedah urutan dan susunan, kaedah sonsan dan kombinasi. Korang faham ke tak faham? Cikgu tahu korang tak faham. Faham? Faham. Faham? Apa yang korang faham tentang kaedah pengulangan ni? Macam mana? Dia tak nak bagi bosan. Bukan. Kaedah pengulangan ni macam mana? Dia ulang balik step yang sama. Dia ulang. Okey. Contoh kita ambil tongan nifas. Gerakan tongan nifas macam mana? Macam ni. Kan? Cantu-cantu. Mana kameranya? Cikgu tak nampak pun, tak buka pun kamera. Yalah, saya cakap macam tu lah, kan cikgu buat. Saya cakap lah macam tu, macam cikgu buat tu. Okey, pengulangan mengulang satu macam cikgu buat dekat dalam video tu. Korang tengok ke tak tengok tak tahulah. Harap korang tengok lah. Tengok. Pengulangan, okey, tongan nifas. Apa ni? Apa tu? Gerakan dia macam ni kan? So, dia ulang. A maknanya A tu 1/8, A lagi sekali 1/8. Faham? Faham. So bila tongan nifas untuk gerakan A, B tongan mengepak, C tongan simirik terbang, D tongan berkapal dak tipat. So dekat dalam A, B, C, D tu dah ada dah korang punya gerakan-gerakan, cuma korang tulis je. Untuk part pertama ni korang nak buat tongan nifas 1/8. Maknanya A 1/8. So korang nak ulang balik 1/8. Lepas tu korang pergi ke gerakan B, tongan mengepak. So kat situ dah ada dah B. So akan ulang. Faham tak? Faham tak untuk pengulangan? Cikgu terangkan pengulangan. Untuk urutan A, B, C, D. Faham tak? Faham. Faham. Yang lain faham tak? Siapa yang tak faham? Faham. Faham Kalau songsang faham kan? Faham. Faham. Songsang faham kan? Kita ambil yang D, tiba-tiba B, tiba-tiba C, tiba-tiba ambil A. Macam tu. Kalau songsang, kita masukkan semua. Alright, kalau kombinasi kita ambil A, B, B. Ataupun kita ambil D, B, kita campurkan dengan C, A. Kalau kombinasi. Faham tak? Faham. Faham Yang untuk kaedah penyusunan ragam. Faham kaedah penyusunan ragam ada berapa? 4. Ada 4. Okey. So, kita masuk kepada ragam tari. Dalam improvisasi ragam tari, pemilihan ruang, aras dan masa merupakan aspek penting. Susunan penari menggunakan ruang di atas pentas dan cara penggunaan ruang akan berkesan ke atas komposisi dalam tarian. Penggunaan ruang sering berubah mengikut pergerakan dan arah penari. Penggunaan ruang berkumpulan jelas apabila bilangan penari yang disusun di atas pentas akan membentuk formasi atau pola lantai tertentu. Penggunaan ruang juga dapat membantu seseorang penari mengekspresikan emosi serta menjiwai tarian tersebut. Arah digunakan untuk menunjukkan gerakan atau haluan penari. Penggunaan arah wujud untuk membolehkan seorang penari berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan pergerakan yang diberikan. Terdapat 9 penunjuk arah yang boleh digunakan untuk bergerak seperti dalam rajah. So ada berapa petunjuk arah? 9. So ada 9 petunjuk arah yang boleh digunakan. So dekat setempat, makna kita berdiri kat setempat tu lah. Faham kan? Ke korang tak faham tentang 9 petunjuk arah ni? Faham ke tak faham? Faham. Korang faham Faham Cikgu tak payah nak terangkan Ke ada yang tak faham? Kalau tak faham, cikgu terangkan.
Ada okey semua okey? Okey. Selain proses improvisasi, penggunaan aras amat penting untuk menghasilkan pergerakan yang dinamik dan menarik. Seperti yang telah dipelajari, terdapat 3 aras dalam tari iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Rendah maknanya bawah lah. Bawah sekali. Sederhana maknanya kita melutut. Tinggi kita berdirilah. Faham setakat itu? Faham Okey. Kita masuk kepada pola lantai pula. Semasa melakukan susunan komposisi, improvisasi pola lantai yang telah berlaku, semasa berimprovisasi pola lantai dilakukan, koreografer akan menentukan bentuk pola lantai berdasarkan jumlah penari dan pergerakan yang telah dirancang. Terdapat juga improvisasi pola lantai berlaku secara spontan hasil daripada idea kreativiti yang terjadi semasa latihan dijalankan. Contoh lakaran pada lantai tradisi memotifkan flora dan fauna ditunjukkan dalam rajah. Ini contoh pola lantai dia. Okey. Ini tapi cikgu akan bagi korang dalam satu grup. Tapi cikgu nak korang jangan ikut pola lantai ni. Cikgu nak korang cipta pola lantai korang sendiri. Boleh? Boleh. Boleh. Cikgu, Ya. nama pola lantai tu memang dah sedia ada ataupun kita kena buat nama Tak apa. Contoh contoh korang nak buat pola lantai X. Korang buatlah X. Dia ikut nama korang sendiri. Boleh, tak ada masalah. Contoh, korang nak buat selantin. Selantin macam mana? Dia saya ingat macam ni kan? Kan? Dia ada nama-nama dia. Dia ada terms-terms dia. Macam bulatan lah. XX lah. Kalau SS lah. Sebab bentuk, contoh, korang nak buat bentuk apa? Ke depan, ke belakang. Bentuk batu-bata. Dia ada nama-nama dia. Kalau korang tak tahu, itu korang boleh tanya cikgu. Okay? Okay. Okey cikgu. Alright. Okay, panduan improvisasi pola lantai. Okay. Kecil pula. Sebelum ini, anda telah mempelajari teknik improvisasi pola lantai berstruktur. Kini, melalui cara yang sama dengan menggunakan panduan tersebut, anda boleh mencipta corak pola lantai tertentu seperti pola lantai simetri yang boleh bertukar kepada asimetri. Pilih dua ragam tari daripada tarian yang sama. Sediakan satu pola lantai berbentuk simetri dan satu pola lantai asimetri. Lakukan lakaran pada pola lantai di atas lantai bersama penari. Alamak, yang ni kan cikgu kena bagi contoh lah. Korang faham ke simetri dengan lantai asimetri? Tak. Tak faham? Cikgu kena tunjuk contoh. Yang ni, kalau yang ni nanti dulu. Yang ni nanti cikgu hutang awak Sebab yang ni cikgu kena bagi contoh. Awak tak akan faham kalau cikgu cakap macam ni. Cikgu kena bagi contoh. Okey? Okey. Panduan improvisasi pola lantai ni nanti dulu. Okey? Kita pergi kepada produk persembahan. Produk persembahan ialah hasil daripada gabungan beberapa perkara iaitu ragam tari. Ragam tari, korang tahu tak ragam tari itu apa? Tahu Apa? Gerak tari. pergerakan. Okay. Pergerakan tari, betul. Okey, perancangan dah tahu dah tadi kan? Ada berapa perancangan tadi? Oh. 9. Perancangan ada 9. Salah. Pertama apa? Tema dan konsep. Kedua? Bilangan penari. Ketiga? Susunan jadual latihan. Keempat? Tempat latihan. Kelima? Busana. Keenam? Muzik iringan. So ada berapa? Faham. So ada 6 perancangan dalam tari. Ragam tari kita tak tahu lagi lah sebab kita tak tahu tarian apa yang korang nak buat. So kita tak boleh kira kan. So perancangan dah tentu ada berapa? 6. 6. Okay. Scenografi ada berapa? Elemen?
Buka buku teks. Tengok balik. Scenografi ada berapa elemen? Scenografi ada 5 elemen. Lambat. Scenografi ada 5 elemen. Elemen pertama apa? Elemen pertama Busana. busana. Elemen kedua apa? Tata rias. Elemen ketiga Prop. prop. Lagi keempat Satu ni. Tata kelima cahaya. tata cahaya. So ada 5. Ingat scenografi ada 5 elemen. So komposisi tari dan improvisasi. Komposisi tari tu yang tadi dah cikgu cerita. Komposisi tari tu korang yang buat kaedah kaedah penyusunan gerak apa semua tu. Dan pola lantai. So dalam dalam satu produk persembahan kena ada koreografer, kena ada penari. Lepas tu apa? Kena ada ragam tari, kena ada perancangan, kena ada komposisi tari, improvisasi dan scenografi. Dalam satu produk persembahan. Nampak? Dalam kotak. Lepas tu dia dalam produk persembahan tu ada dalam bulatan dia. Kenapa? Ada yang tak faham? Okey, faham tak setakat ini? Faham. Faham tak pasal produk persembahan? Faham. Produk persembahan kena ada apa? Ragam tari. Lagi? Perancangan. Lagi? Komposisi Scenografi. tari, improvisasi. Kenapa scenografi kena ada dalam produk persembahan ni? Sebab nampak cantik. Yelah. Salah. Tak salah. Memanglah akan nampak cantik. Tetapi kenapa pentingnya scenografi ni? Cikgu dah terangkan hari tu. Kenapa pentingnya scenografi dalam persembahan? Tak kisahlah persembahan muzik ke, persembahan tari ke, persembahan teater ke. Kenapa penting scenografi? Ni nak ingat balik apa yang korang belajar scenografi hari tu ni. Untuk nampak meriah. Okey, cikgu dah cerita tadi scenografi ada 5 elemen. Penting je scenografi kalau contoh satu tata rias. Kalau korang tak make up atas stage, muka korang pucat ke? Jadi hantu ke apa? Jadi toyol. Jadi toyol. Betul tak? Itu contohnya scenografi. Contoh kalau tak ada tata bunyi, tak ada orang yang arranger music pula. Arranger yang pegang untuk jaga muzik. Berjalan ke tak berjalan persembahan tu? Tak. Tak. Faham ke tidak? Penting ke tak penting scenografi dalam produk persembahan? Penting sangat. Okay. Dalam persembahan tadi kita memerlukan tata bunyi. Kalau ada menggunakan prop, semualah itu tadi. Alright? So penting produk persembahan ni korang kena faham betul-betul. Ada yang tak faham? Faham. Okay. Okay, kita pergi ke analisis. Sempat ke pergi analisis? Analisis ni nantilah cara okay. Analisis nanti korang kena buat dulu baru boleh korang analisis. Kalau korang tak buat, korang takkan boleh buat analisis. Okay. Sekarang ni cikgu nak tunjuk grup korang. Grup yang cikgu dah tentukan. Okay, grup pertama. Dia tak nak keluar lah. Okay. Grup pertama. La ilaha illallah. Sekejap Okay. Dia main menyorok-yorok pula. Okay. Grup pertama, Arni Syazwani ada dalam ni?
Ada cikgu. Okey, Ahmad Daniel Wafi, Muhammad Zafran, Muhammad Haris Muazzim bin Khairul Nizam dengan Nur Iyazi Syaira binti Muhammad Herozi. Okey, ini satu kumpulan. Awak seorang je kumpulan yang 5 orang. Yang lain semua 6 orang. Okey cikgu. Okey, boleh Sebab tu cikgu bagi banyak yang budak tadi dalam ni. Boleh Boleh cikgu boleh. Okey. Malah cikgu. Yang ramai bagi tari seorang. Tak adil, tak adil. Adil adil. Macam tu. Tak adil. Boleh. Cikgu nak tengok. Tak boleh, tak adil. Penatlah cikgu. Budak-budak lari yang lain cikgu. Tak ada. Kesian tau. Grup dia 5 orang je. Yang lain semua 6 orang. Yelah. Kan Alah. cikgu main kesian Lah. je. Tapi 5 orang patutnya seorang je tari. Diam. Dah. Cikgu dah Dia tentukan. sama kawan ni. Okey. Grup kedua. Nur Alia Masara binti Ismail. Nur Radiatul Husna. Ni cantik Setiap seorang grup korang kena catat ahli-ahli kumpulan korang. Lepas tu Muhammad Nur Aziz bin Muhammad Azman. Lepas tu Muhammad Putra Takif. Faris Akmal. Dengan Alifah Ilyana. Ada semua dalam ni? Ada yang catat. Ada catat tak ni? Grup kedua ni. Lah, seorang pun tak ada. Ada ke? Ada. Ada. Sebab cikgu nampak Alifah Ilyana ada tapi tak menyaut. Alifah Ilyana ada? Ada. Okay, right. So, Putra Takif akan membantu korang dalam grup ni, okay? Putra Takif ada? Ada. Alright. Baik. Okay, grup yang ketiga, Aidit Hezri, Akra Danish. Aidit Hezri akan guide korang dalam grup 3 ni Balkis Adriana, Farah Nur Batrisha, Nur Syahiratul Syafiqah, Muhammad Zamir Zahzan. Okay? Catat tak? Balkis? Tak ada? Cikgu tak tahu siapa yang tak hadir hari ni. Adik ke ada? Ada Adik Hezri catat Nanti tak pasal dalam grup. Cikgu saya grup nombor berapa? Cikgu tumbuk muka korang. Boleh Grup ketiga catat dah? Okey dah? Cikgu nak pergi grup keempat. Okey? Alright. Grup keempat Nurfatin Najihah. Ya Allah, dah nak habis kelas apa yang baru masuk? Tak! Ya Allah, dah nak habis kelas dah ni. Tadi dia dah masuk lah. Oh iya ke? Kenapa boleh keluar? Okey, tak apa. Okey, grup keempat. Hanisa, Muhammad Alif, Faris, Fitri, Asriza dengan Firuz Aina. Nurfatin Najihah ada tak kat sini? Fatin Najihah ada tak? Tak ada. Tak ada. Yang grup keempat ni ada tak seorang yang mencantikkan ahli grup? Okay, good. Akta baru masuk lah. Kalau yang cikgu baru admit ni baru masuk. Akta. Dah nak habis kelas tak? Akta. Sebab tu cikgu bagi sampai pukul 10. Alright. Okay. Grup yang kelima. Izrul Hafizi. Izrul cikgu nampak ada. Catat Okey. Okay. Nur Fadiatul Raudah. Sofia Adilah. Nurin Wani. Reza. Mama Akta. Akta ni awak grup kelima. Okay. Nombor 6. Grup ke-6. Farhana Atika. Wan Haris. Nia Syasha. Farah Nur Batrisha. Muhammad Zukairi. Nik Muhammad Akil. Okay? Boleh?
Semua cantik Grup ke-6 ni cantik tak? Ada yang cantik tak? Dah bunda. Alright, good. Grup Nak. ke-7. Husna, Akif Daniel, Muhammad Syafi, Nur Izzati, Nur Afika, Imran Luqman. Cantik Cantik. Kenapa cantik? Bukan catat. Catat ada, Alah, catat boleh. ada. Catat, Alah, perkataan itu catat aduh, ada, Dik. catat ada Aduh, Ideal Dik. Dik. Macam tu ni. Jangan marah. Eh. Dia tahu perkataan tu. Okey, apa maksud catat? Apa maksud catat? Ideal. Itu aku malas nak bercakap. Game kau kan? Ini sama. Sibat, apa maksud catat? Apa maksud catat? Sama je. Dua-dua Awal catat, dua cantik sama. Beri. Okey. Cantik tak cantik ni? Dah. Dah Okey, grup ke-8 Muhammad Khairul Aidil, Putri An-Nasai, Putri Nurul Arumi, Putri Nurul Arumi, Zaris Izani, Sufi Sufia dengan Wan Nurhanania. So semua grup ada 6 orang kecuali grup 1 saja. Grup 1 saja grup 5 orang. So grup yang ni cantik dah cukup. Okey, cikgu nak pergi grup seterusnya. Okey. Alright. Boleh. Grup 9, Hani Yasmin, Danis Zia, Aidin, Duratu Nisha, Nur Airin, Syahira, Putra Amat Merah, Amirul Zakri. Ni cantik Hani Yasmin cantik Dah. Dah Jangan risau, semua grup semua ada budak tari yang boleh membantu awak. Jangan risau. Cikgu harap yang pelajar tari membantu juga yang lain lah. Okey? InsyaAllah. Okey. Penat. Aidil. Penat seorang. Bantu, kesian orang. Okey? Alright. Aidil. Tengok cikgu bagi 2 orang dengan Nur Ain. Alhamdulillah. Sebab ada Ni dua orang. Grup awak ni Aina Damia, Habis lah cikgu. Nur Kita goyang Atira. kaki. Jangan. Cikgu nak Aidil yang koreograf. Aidil ketua untuk grup 10. Boleh lah. Yang penting ada 2 orang. Okay. So grup 10 ni lah. Aina Damia, Nur Atira, Humaira, Aidil, Afif, Nur Ain Farzana, Zarif Zafran dengan Daniel Aiman. Okay? Okay. Semua dah cantik kan? Dah. Saya tak payah cikgu. Nama saya macam tak ada je cikgu. Damil Haras ada lah. Ya. Damil Haras ada. Semua ada nama kat sini. Ada rasanya. 2, 3, 4, 5. Okey. Kita dah dilupakan. Ada lah Damil Haras. Sekejap cikgu tengok. Damai Haras kalau tak ada tambah je dekat grup yang 5 orang tadi tu. Tak. Apa? Ni kumpulan ni tak apa. Apa? Kumpulan ni kejap lagi cikgu bagi. Cikgu rasa cikgu ada letak nama awak. Ada. Damil Haras nama awak Damil Haras lah kan? Ya cikgu. Pelik juga ni nama awak tak ada ni Jat Betul tak ejaan awak? Betul. Tak ada. Kejap Cikgu Maksudnya saya tak payah cikgu. jangan. Tambah kat 5 orang tadi tu. 3, 4, 5, 6. Dah susah sikit. Tak. Zamir Zazan. Zamir Zazan. Lain. Mana siapa Diam lagi lagi, masuk? Hari Ikan memang baru masuk. Dah nak habis kelas dah. Ya ke? Tadi nampak aku nama dia. Tak ada. Yang baru masuk ni cikgu baru admit.
Sekejap Damai Haras. Damai Haras nanti cikgu confirmkan balik. Cikgu rasa cikgu letak nama awak. Habis tu Dami. Ya, sedap. Saya rasa cikgu dia tak tahu Zamir. Masukkan Dami dalam tim Wafi. Wafi perlukan seorang yang di tim Nadine ke Dami. No. Tak ada. Nantilah Damai Haras awak seorang je kan? Yang lain ada kan? Damai Haras je tak ada kan? Damai Haras seorang je kan? Tak apa, Damai Haras nanti cikgu confirmkan balik. Okay? Tak. Okey. Jangan tinggal saya. Jangan. Tak Kau ingat Dengan semua. 3 orang tu. Kau memang Semua tak cukup. lah. Semua cukup dah ni. Masuk Sebab- yang 5 orang tu. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti cikgu check balik. Sebab cukup hasil semua ni. Tapi Damai Haras je cikgu tak tahu, cikgu tak. Okey. Salah Tugasan pandang. dia adalah jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Tugasan dia adalah 3 tarian ataupun 3 tarian 3 tarian tingkatan 1. Korang belajar apa? Zapinang. Zapinang? Joget. Okey. Okey. Tingkatan 2 korang belajar ada jamba okey tak apalah. Korang ambil tarian tingkatan 2. 3 tarian ni, tarian Sumazau, tarian Cina, tarian jamba korang koreograf. Cikgu nak korang buat pola lantai. Boleh? Pilih 3 tarian ni. Boleh? Pilih salah satu ke cikgu? Pilih salah satu. Jangan buat Tarian apa 3. tadi cikgu? Macam Tarian ada yang form 2. Sumazau, Cina, ada jamba. Sumazau, Cina, jamba Okey? Okay. Boleh? So nanti kena figure out sendiri macam mana nak buat. Ragam dah ada. Apa cikgu seorang. Kan rumah masing-masing bos. Ya, kena buat ragaman lah. Awak tengok tak? Awak tengok tak macam mana form 3 buat? Macam tu awak kena buat. Ya. Kaki saya tak boleh gerak lah cikgu. Buat tangan pun jadi. Buat tangan pun jadi. Janji awak ada dalam rakaman tu. Okay. Boleh. Okey? Benda ni kita kena tahu tarikh. Tarikhnya bila? Cikgu tapi kamera kat rumah saya semua rosak. Soalnya nak rakam. Tak tahulah. Menipu lah. Cari solution. Macam mana pun awak kena cari solution. Kamera handphone menipu lah kalau mak bapak awak tak ada kamera handphone. Untuk rakam. Jangan joget. Jangan takkanlah. Sekarang ni zaman moden, zaman 2021. Jangan tipu cikgu. Kalau tak awak cikgu kontak mak bapak awak. Zul. Terus goyang Ada? Tak ada. Kaki Awak saya tak ada. Cikgu kontak mak bapak awak lah kalau macam tu tak ada ke kamera kat rumah. Kaki saya dah okey, kamera saya pun dah ada. Tiba-tiba okey pula okey. Cikgu nak tanya juga tu. Azul betul ke kaki dia injured okey. Banyak rasio. Okey. Boleh? Okey, bila nak hantar? Hantar dia adalah hari Jumaat. Orang memang banyak tak. Apa tu? Alah, sorry. ID dia tengok apalah tu ID lah. Bukan, tengok kat WhatsApp. Ada WhatsApp. So, hari Jumaat 13 hari bulan. Cikgu bagi masa 2 minggu. 13 hari bulan 8. Nah. Cukup tak masa 2 minggu? InsyaAllah cukup. Tak. Cukup. Tak cukup? Tiga. Dah cukup. Sebulan je. Tak ada. Okey, cikgu upkan lagi. Cikgu bagi 20. 20 hari bulan 8. Yeay, okey. Okey, 3 minggu. 3 minggu cikgu bagi. Baik. cikgu. Baik. Alright. 3 minggu tau. 3 minggu. So, ada banyak masa. Okey? Okey. Ni korang ada kelas lain kan? Okey, bye. Dah cepat. Baca doa.
Baca doa. Jangan tak gambar lu. Aku dah lama ni. Risau cikgu sebab takut nanti cikgu lain marah cikgu pula. Baca doa dulu, lepas tu kita tak gambar, lepas tu habis kelas hari ni. Doa, kita bagi Doa ID Adil. lah. ID dia Doa Adil. macam Wafi lah cikgu. ID. Damin. Wafi pula cikgu. Why always Wafi minggu depan. Zul nak baca. Why always me? Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Amin. Sabar ambil gambar lu. Okay, buka kamera. Amboi ki. Okey. Lelaki ke perempuan? Okey, buka kamera. Okey, 1, 2, 3. Okey dah. Ni semua main peace ni. Dah. Alright. Jumpa Alright. lagi pada Jumaat ni. Bye-bye. Jumpa lagi cikgu. Terima kasih. Okay. Bye go. Apa yang sekat tu? Ish. Bye. Pergi masuk kelas lain. Belum ada kelas lagi. So kita lepak kat sini dulu. Ya Allah. Tak ada kelas? Belum. Sekejap lagi. Lambat. Sabar. Oh, korang punya kelas sampai setengah eh? Lah, cikgu yang tu mati ke korang ada kelas lain? Tak, cikgu habiskan sampai setengah. Lah kesian cikgu. Aduh, cikgu ni, you know, it's Apa? Tidak kutu. Aku memang macam. Over now lah, Akif. baik. Betul lah. Cantik kan? Dengan bulu matanya, ya Allah. Yes girl. Ni Damir Haras nanti Damir nanti cikgu Tak nak tengok balik. ngaji cikgu. Tak nak ngaji tiba. Damai dia set cikgu. Kesian je saya tengok. Kan cikgu. Dan siapa nak terima saya? Saya macam nak pun. Sian. Ni yang mana yang Nadia Husna dengan Fitri dengan Atta ni memang tak ni eh. Ya Allah cantiknya si Akif ni ha. Ya. Aki, aku dah cari kat snap camera tu tak ada ya Allah. Angel. Dekat pun tak ada tau. Dekat kamera, dekat Tahu laptop aku dia ada. tahu kat laptop. Ini yang terjadi bila kita Cikgu tak nak ngaji cikgu. Aku Siapa nak kau weh? Cikgu. Siapa nak kau? Siapa nak kau? Jangan risau. Damir Haras ada dah kumpulannya tapi tak tahu kat mana. Nanti cikgu carilah. Tak tahu Tak kenapa apalah dia saya hilang. kumpulan dengan cikgu je lah. Saya ready kumpulan dengan cikgu. Alah, hai. Dah pergi standby untuk korang pergi dah rehat. Dah makan belum ni? Belum. Ya. Tak nak. belum ibu. Saya kelaparan. Belum lagi. Alah kesiannya. Kalau kesiannya. Dah pergi makan, cikgu nak buat kerja lah. Cikgu tak boleh. Ada kelas form 4 cikgu? Sekejap lagi ada kelas form 4 dengan form 5. Kau apa? Kita yang masuk kelas go. Apa? Kau Kita yang apa? masuk kelas. Sebab cikgu. Ha. Cikgu tak dapat gaji lah nanti kau ni pun. Fikirlah. Ni cikgu kan gaji cikgu kan diikut pada kelas kan. So Aki, berapa aku dah guna lah filter. Ya Allah. Tukar filter lain. ya Allah. Aku tengok banyak kali. Kau tahu tak? Yes. Ai, Yes, anjing. ada Aki ya. Astagfirullahaladzim. Anjing jadinya. Wow, Aki tu. Kau baca tu. Ya Allah. Dia cikgu tiba-tiba dia buat hal. Memang Dia sumpah. kalau kelas dengan cikgu lain macam ni juga ke? Ah, Kadang. No, takkan. Yes. Kalau dengan Bona Nana? Masa tu Tak boleh memang takkan. No, never. Memang diam lah cikgu. Kenapa? Auto sopan cikgu. auto sopan. Auto semua tak buka mic tau cikgu. Auto semua tak buka mic, tak buka kamera. Kenapa?
Apa je nak bertolerate dengan ni. Ya Allah, handsome-nya. Dah lah, pergilah cikgu nak makan lah, lapar. Cikgu makan lah. Sama Cikgu. cikgu. Sorry yang makan. Cikgu makan sambil Google Meet. Ya Allah, korang suka nak Google dengan cikgu, kenapa? Tak tu cikgu macam best. Tiba-tiba je best. Tiba-tiba lah. Ilaha illallah. Boleh tiba-tiba. Boleh. Cikgu tu. Nampak tau bilik cikgu. Apa dia? Kalau kita sekolah, habis tu kelas kan, habis kelas. Kalau cikgu ada, mesti kita orang tunggu sampai habis kelas. Tak ada tiba-tiba. Ya ke Ramil? Menipu Ya. je. Nak Adalah, damai. Biasalah dia suka Yang menipu, bodoh cikgu tak kaki. tahu ke. Mulut manis Mulut manis lah naknya. Cikgu mana ada? Ni Fitri dengan Husna ni senyap je. Husna. Kita Ada, tidur. ada. Nat bukan Husna, Nat. Nat ni tidur ke apa? Orang dah habis kelas dah ni, dia tak keluar lagi ni. Sorry, Tidur. tadi kat tandas. Oh, kita tandas. Oh, tahu dah dia habis kelas. Gambar. Tandas babe, takut babe. Oh, dia tak Ah, auto tunggu, keluar terus. Ni si Fitri ni. Si Fitri tanya lepas tu kita keluar terus. Ya ke? Saja untuk mendapatkan kehadiran. Korang lepas ni kelas apa? Pendidikan Akif Islam kan? setan, Kif. Pendidikan Islam. Boleh kat Islam. Okey, cikgu nak tanya. Cikgu ajar korang faham ke tidak? Faham. Faham? Mesti pelik kenapa korang pelik kenapa hari ni aku tak macam hyper tak kan. Ya ke? Aku sama je beza. Kenapa ke? Selalunya aku jawab soalan nanti ke. Tak senyapnya macam hari ni. Bagus. Sebenarnya cikgu nak cakap kat Aki. Aki tak payah jawab hari ni sebab bagi peluang yang lain. Syakir je. Nanti dia je pelajar cemerlang cikgu kan nanti. Kalau cikgu tak best lah. Aku dah bakatkan dia tu. Dia saya bukan kaki jawab. Saya kaki bila cikgu tanya okey. Saya jawab okey. Macam tu. Idea suka Aku kau bagi. Bila cikgu tanya okey faham tak? Saya jawab okey faham. Oh macam tu. Tapi faham ke tidak? Faham lah benda tu. Faham lah. Ya je kau Adil, faham. Aku tahu kau tak faham. Ni dah emak masalah. Ten pula. Macam mana nak dapatkan? Ya, dia ada. Dia Kau. kena Dia download. snap camera. Aku bagi kamera. lah. Dia ID kan ada laptop. Masukkan je dalam dekat awak punya ni. Masalahnya ni laptop kerja. Kalau nak download dia ada password kerja tu. Oh, faham. Kerja mak saya tu kan. Macam tu pula. Akif. Ya Allah. Cikgu rekod lagi ya? Tak, cikgu rekod lagi lah. Cikgu Ya, rekod cikgu rekod je. Cikgu nak tengok korang macam mana. Ambil dah kaki. Cikgu Saya tak rekod main ya. cikgu. Nanti korang pelajar-pelajar lain tengoklah korang lepas ni apa. Cikgu rekod nanti cikgu masukkan dalam YouTube. Awak tengoklah. Wow. Yeay. Ada Yeay, masuk. Yang famous cikgu kan? Kan Uen. Auto famous Kita kan? famous lah cikgu. Dah, cikgu nak end call dah. Alah cikgu. Cikgu dia ni malaikat cikgu. Ya Allah ya Tuhanku, ni bukan malaikat, ni hantu. Aku. Jemaah je. Dia sesuai. Aduh, ya. Dah. Okay, jumpa lagi minggu depan. Jumaat. Macam kau dah Kim. Lupalah, nanti ingatkan kawan yang lain hari Benda. Jumaat ni cikgu tak ada. Cikgu ada syuting dekat Didik TV. Tapi nanti cikgu akan buat kelas offline lah. Okay. Oh, di TV. Masuk TV ke? Di TV. Ya. Wow, cikgu level tinggi. Tak ada level tinggi je. Cikgu di TV tu biasa je lah. Oh, maksudnya cikgu cakap astro lagi level tinggi lah. Macam tu. Tak ada lah. Nah Allah. Dah. Okay, bye. Bye cikgu. Bye. Masuk Bye. YouTube. Ya, baik cikgu. Assalamualaikum. Bye. Bye cikgu. Bye. But lah, ingat cikgu keluar. Seorang.